Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menghasilkan sebuah video dokumentari analisa produk. Produk saya ialah The Brushka. Perkara pertama yang perlu diberi perhatian ketika berada di bengkel ialah langkah-langkah keselamatan. Langkah-langkah keselamatan ini perlu kita ambil perhatian dan perlu kita patuhi semasa berada di bengkel. Terdapat 6 perkara iaitu yang pertama, mendapatkan kebenaran guru sebelum masuk ke bengkel. Sebelum kita masuk ke bengkel, kita perlulah mendapat keizinan daripada guru dan tidak boleh masuk sesuka hati. Yang kedua, memakai pakaian yang bersesuaian semasa berada di bengkel, seperti memakai kasut yang bersesuaian untuk mengelakkan sebarang kemalangan. Yang ketiga, membuka tingkap dan cermin bengkel sebelum memulakan aktiviti untuk mendapatkan pengudaraan dan pencahayaan yang baik. Yang keempat, menggunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan cermat seperti menggunakan gergaji, menggunakan tukul, mengikut kaedah yang bersesuaian dan betul. Yang kelima, memastikan alatan, bahan dan perkakas sentiasa dijaga supaya selamat digunakan dan tidak membiarkan ia diletakkan merata-rata kerana boleh mendatangkan kecederaan. Akhir sekali ialah melaporkan sebarang kemalangan yang berlaku kepada guru dengan segera dan sekiranya berlaku apa-apa, laporkan segera kepada guru untuk mengelakkan daripada contohnya sekiranya terdapat murid yang cedera, kita mestilah melaporkan kepada guru supaya kemalangan itu dapat diatasi dengan segera. Fasa perancangan pemilihan produk. Seterusnya ialah penjanaan idea. Terdapat 3 cara saya mendapatkan idea, iaitu yang pertama, bertanya kepada pensyarah bagaimana menghasilkan produk, bahan-bahan yang diperlukan, bahan yang bersesuaian dengan produk yang saya ingin hasilkan. Yang kedua, berbincang dengan rakan-rakan cara untuk lebih menghasilkan bahan-bahan dengan lebih berkesan. Yang ketiga, melakukan tinjauan. Melakukan tinjauan di sini bermaksud saya telah pergi ke kedai ahcong untuk melihat sendiri barang-barang yang bersesuaian dan harga untuk menghasilkan produk saya. Hal ini demikian kerana supaya saya mengetahui apakah bahan-bahan ini sesuai atau tak, apakah saya mengetahui bagaimana menghasilkan produk ini, dan saya juga boleh bertanya kepada pemilik kedai itu harganya bagaimana, adakah berpatu tak, adakah perlu, adakah sesuai dengan produk yang saya ingin hasilkan, iaitu Brushka.
berus dan juga straw. Jadi, mengapa saya memilih dua bahan ini ialah kerana sifatnya yang mempunyai kelebihan tersendiri. Berus merupakan bahan kita semula yang mesra alam. Berus ini mudah didapati di kedai-kedai. Ia juga ringan serta mudah untuk dipasang. Jadinya, produk saya The Brushka menggunakan berus bahan utamanya. Jadi, ia mudah dipasang dan mudah untuk didapati. Akhir sekali ialah mempunyai kelebihan dalam promosi. Straw ialah bahan mesra alam. Ia juga boleh melindungi alam sekitar dengan baik dan menjimatkan kos kerana kos untuk menghasilkan straw ini amatlah jimat. Jadi bahan lain atau bahan tambahan yang saya gunakan ialah bateri AAA, iaitu menggunakan 2 bateri. Seterusnya motor DC, double tape dan juga bateri holder. Bahan gitar semula. Jana semula, sumber semula jadi. Sebagaimana yang kita tahu, dunia kita bukan muda lagi. Dia sudah terlalu tua. Malah, tidak keterlaluan jika kita katakan bahawa dunia pada zaman kini semakin keterusan sumber semula jadi. Oleh itu, amalan mengintas semula kertas atau sisa-sisa domestik yang berasaskan pulpa pokok amatlah penting kerana dalam membantu menjana semula sumber kertas tanpa perlu menebang pokok-pokok yang ada di hutan. Seterusnya, memelihara hidupan liar dan ekosistem. Kita sedia maklum bahawa gangguan ekosistem yang berlaku disebabkan oleh pencemaran air berpunca daripada tumpahan bahan kimia dari kilang. Jadi, kita mestilah menggunakan produk yang berasaskan dari bahan kita semula untuk memelihara hidupan liar dan juga ekosistem. Kos tenaga lebih rendah. Apabila kita membicarakan tentang bahan mentah dan juga pengeluaran, kos juga perlu diberi perhatian. Jadi, kita mestilah mengamalkan guide kita semula agar kos tenaga akan menjadi rendah. Akhir sekali, mengurangkan kos pelubusan sisa. Bahan-bahan dari kita semula ini mampu mengurangkan keperluan untuk pengumpulan bahan-bahan mentah. Bahan mentah sebegini diperoleh dari hutan dan sungai-sungai. Sekiranya kita menggunakan bahan kita semula, kita dapat mengurangkan kos pelubusan sisa-sisa yang akan mengancam kehidupan laut dan hidupan laut dan juga hidupan liar. Keperluan elemen pemindahan tenaga. Produk saya ialah The Brushka menggunakan elektromekanikal atau juga alat-alat elektromekanikal. Jadi, bahan-bahan elektromekanikal terdapat 3, iaitu motor DC. Jadi, apakah fungsi motor DC ini? Motor DC berfungsi untuk memutarkan straw supaya ia dapat menggerakkan berus. Bateri pula berfungsi menyimpan tenaga elektrik. Dan juga bateri holder. Bateri holder berfungsi untuk menyimpan bateri. Lakaran idea, lukisan, kerja produk.
Terdapat 3 lakaran yang telah saya hasilkan, iaitu lakaran pertama, kedua dan ketiga yang berkaitan dengan penghasilan produk saya, The Brush Car. Berikut merupakan video saya menghasilkan
saya hasilkan ini tidak menggunakan kos yang mahal kerana kita menggunakan kos bahan kita semula. Jadi bahan-bahannya ialah berus, harganya RM1.68, straw RM2.27, bateri RM4.50, double tape RM2.40, bateri holder RM1.95 dan motor DC RM2.20. Jadinya jumlah yang setelah saya keluarkan ialah RM15 sahaja, dan ini menjimatkan wang saya untuk menghasilkan produk ini kerana saya tidak memerlukan bahan yang terlalu mahal dan juga tidak menggunakan wang yang mahal untuk saya menghasilkan produk saya ini. Ianya menjimatkan wang saya. Jadinya, apakah impak produk saya iaitu The Brushka kepada pengguna? Mari kita lihat. Produk saya The Brushka ini yang telah saya hasilkan ini sasarannya adalah kepada kanak-kanak yang berumur 7 sehingga 10 tahun. Jadi, apakah impak daripada produk yang saya hasilkan ini kepada kanak-kanak itu? Okey, yang pertama, kanak-kanak tersebut dapat mengetahui bahan kita semula. Apakah bahan-bahan itu, macam mana cara nak kita semulanya. Dan juga kanak-kanak itu dapat juga mengetahui bagaimana nak menghasilkan mainan-mainan yang menarik daripada bahan kita semula yang telah kita semula. Seterusnya, kanak-kanak juga dapat mempelajari bahan-bahan kita semula dan dapat menggunakannya dalam kehidupan seharian mereka. Akhir sekali ialah kanak-kanak tersebut dapatlah menjimatkan wang, tenaga dan masa ibu bapa mereka kerana produk ini boleh dihasilkan sendiri. Dan kalau kanak-kanak itu ingin menghasilkan produk The Brushka seperti saya hasilkan, boleh juga meminta bantuan daripada ibu dan bapa mereka untuk menghasilkan produk ini secara bersama-sama. Jadinya, jika mereka menghasilkan produk ini sendiri, mereka dapatlah menjimatkan wang kerana kanak-kanak tidak perlu membazirkan wang hanya untuk mainan sahaja. Dan ada juga mainan yang harganya sampai beratus-ratus ringgit untuk dimainkan. Jadi, kita tidak perlu membazir. Kita hanya boleh menghasilkan sendiri produk kerana ianya sangat menjimatkan kos. Jadinya, secara kesimpulannya atau secara ringkasnya mengenai produk yang telah saya hasilkan iaitu Brushka adalah produk yang dihasilkan dengan menggunakan bahan kita semula iaitu berus dan juga straw. Produk ini boleh dimainkan oleh kanak-kanak kerana sasarannya kepada kanak-kanak sahaja. Disebabkan bentuknya seakan-akan kereta kontrol, namun bukan kereta kontrol. Hanya fungsinya sahaja seakan-akan kereta kontrol. Namun, saya menggunakan kelainan dalam produk ini kerana saya menggunakan berus biasa yang terdapat di pasaran. Yang mana saya lihat berus ini sesuai untuk saya gunakannya kerana ianya sesuai, selamat dan jimat untuk digunakan oleh kanak-kanak bagi mereka untuk bermain bersama rakan-rakan mereka. Sekian, itu sahaja daripada saya mengenai dokumentari analisa